Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita solat berjemaah bersama-sama, dan insya-Allah kita akan berkongsi sedikit ilmu dalam bidang fiqh al-mawaris. Tajuk yang saya bawa hari ini ialah mengenai wasiat wajibah. Tuan-tuan, sebelum ni kita dah membicarakan agak panjang lebar mengenai apa itu wasiat. Dalam Al-Quran disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Selesaikan wasiat yang ditinggalkan oleh si mati, dan juga selesaikan hutang yang ditinggalkan oleh si mati sebelum pembagian faraid dibuat. Jadi kita dah membicarakan apa itu sebenarnya wasiat dari segi hukum, undang-undang, dan bagaimana pelaksanaan dia. Cuma saya nak ulang, wasiat kita ni di Selangor ada enactment wasiat orang Islam Selangor 1999 pindaan 2016, yang telah pun dikanunkan, yang menjadi apa orang kata undang-undang yang kita mesti ikuti. Kalau kita buat wasiat, tuan-tuan, wasiat mestilah kepada bukan waris, dan tidak boleh lebih daripada 1/3. Itu dua perkara yang perlu diambil perhatian. Namun kalau kita buat wasiat kepada waris, mesti mendapat persetujuan waris selepas berlaku kematian orang yang buat wasiat tu. Itu tiga perkara yang tuan-tuan perlu ambil perhatian. Namun begitu, ada beberapa isu yang tuan-tuan perlu ambil perhatian, bahawa di bawah undang-undang juga yang telah pun dikanunkan, ada satu bahagian yang dipanggil wasiat wajibah. Mungkin kita jarang dibincangkan, tuan-tuan, apa itu wasiat wajibah. Tuan-tuan, sebelum ni mungkin pernah saya sebut satu perumpamaan dipanggil patah titi. Orang Kedah kata patah titi. Pernah kata patah titi? Kita kalau patah titi tu tak boleh nyeberang tak? Kalau di Kelantan dikata patah tiang, dia kata tiang patah. Tuan-tuan, itu sebabnya dia ada dua benda ni yang isu ni yang mungkin jarang dibincangkan. Dia macam mana keadaan? Dia ada waris yang dikatakan dia terputus, ataupun dia bukan lagi sebagai waris. Dia bukan waris dalam beberapa keadaan. Sebagai contoh, contohlah bapa, anak lelaki, ada cucu, ada cucu, tapi dia ada seorang dia lagi anak lelaki. Dalam hukum faraid, tuan-tuan, kalau anak pertama ni meninggal, tuan-tuan, anak lelaki meninggal dulu, mati dulu tahun 2020, 2020, kemudian bapa dia meninggal 2021. Jadi dalam keadaan ini, masa dia meninggal, anak dia sebagai waris kepada anak cucu ni, cucu lelaki, cucu perempuan. Maknanya dalam keadaan ini anak lelaki ni mewariskan harta kepada anak dia dan juga bapa dia. Namun dalam keadaan ini, bila bapa dia meninggal, cucu ni dia tak dapat daripada harta datuk ni, sebab dihalang, dia bagi mahjub, dihalang oleh anak lelaki ni. Ini hukum faraid.
Ini keadaan inilah. Ada satu keadaan lagi, ya. Bapa, anak perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan. Meninggal saja anak perempuan, katakan meninggal 2020, ya. 2020. Kemudian bapa pula meninggal 2021. Dalam keadaan ni, bila datuk meninggal, cucu ni tidak mewarisi harta datuk. Ini dipanggil terputus, orang Kedah kata patah titi. Ini keadaan ni patah titi lah. Dia kata patah titi. Maknanya dalam keadaan ini, bila datuk dia meninggal, dia orang ni bukan waris, ya. Dia bukan waris. Jadi bila dia bukan waris, maknanya dia tak dapat apa-apa lah. Tapi di bawah enakmen wasiat orang Islam Selangor ni, ada peruntukan di mana cucu-cucu begini boleh buat tuntutan. Tak pernah dengar tuan-tuan, tak pernah dengar. Dari segi hukumnya memang tak dapat lah. Itu sebabnya ada dua keadaan, ya. Yang pertama ni, saya kata tadi, patah titi. Yang keduanya, harta semencarian. Harta semencarian pun telah pun dikanunkan. Tapi segi hukum tak clear kan. Semencarian, kalau kita tengok segi hukum faraidnya, ya, isteri dapat 1/8 ataupun 1/4. Bila ada anak, 1/8. Tak ada anak, 1/4. Begitu kat suami, dapat 1/4. Kalau ada anak, tak ada anak, 1/2. Tetapi bila berlaku kematian kat atas suami atau berlaku kematian kat atas isteri, ya, dua-dua pihak boleh buat tuntutan harta pencarian di mahkamah syariah. Dia ada dua tuntutan dalam harta pusaka yang boleh buat tuntutan di mahkamah, tuntutan di mahkamah. Faraid ni automatik. Tapi tuntutan mahkamah ni, wasiat, dipanggil wasiat wajibah. Ini yang kita nak bincang hari ni, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin wa bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180, ya. Jadi ulama berpandangan, ya, bahawa ayat ini masih lagi relevan. Kata bila kita tengok, ya, kalau kita bincang sebelum ni, ayat Quran ni saya pernah bacakan, tuan-tuan, ya, sebelum bacakan. Kalau kita tengok ayat ini, kita dah bertentangan dengan apa yang kita bincang sebelum ni kan. Maknanya dia kata apa? Wasiat kepada ibu bapa dan kaum kerabat. Sedangkan, ya, apabila turunnya ayat-ayat mawaris, iaitu surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176. Ini nanti kita bincang dalam bab faraid, nanti kita bincang detail, ya. Jadi dengan turunnya ayat-ayat ini, dia telah menasahkan ayat Quran, ayat 180 surah Al-Baqarah ni. Tidak lagi boleh berwasiat ataupun meninggalkan wasiat untuk waris-waris, sebab waris-waris sudah ada hak melalui hukum faraid. Namun ulama bincang, ya, bahawa dalam keadaan-keadaan tertentu, lebih-lebih lagi, ya, ada pihak-pihak ataupun, ya, waris-waris yang mungkin, ya, berkeperluan, lebih-lebih lagi cucu-cucu yang sebegini tadi kan, yang dipanggil patah titi ataupun patah tiar, orang kata itu tak tahu betul ke tidak lah. Itu yang saya dapat daripada apa yang saya hadir seminar dan sebagainya lah, tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita tengok, tuan-tuan, dia ada satu muzakarah dan jawatankuasa majlis fatwa kebangsaan, ya. Tapi di beberapa negeri telah pun dikanunkan. Di negeri Selangor
Negeri Sembilan, Melaka, Sabah, Kelantan dan akhirnya Pahang. 6 negeri ini telah pun mengkononkan, telah pun diundang-undangkan wasiat wajibah ni. Apa itu wasiat wajibah? Ni mungkin suatu benda yang baru lah. Wasiat wajibah ialah wasiat yang diwajibkan ke atas seorang pada harta peninggalannya. Ni dia kata begitulah. Tuntutan kewajipan itu adalah secara undang-undang. Nampak tuan-tuan secara undang-undang. Dari segi hukumnya tak ada tak. Tapi mengambil maslahah, Maknanya tuntutan kewajipan itu adalah secara undang-undang sekiranya si mati tidak berwasiat untuk sebahagian hartanya kepada kaum keluarganya yang terhalang daripada menerima harta pusaka kerana wujudnya waris-waris lain yang menghijab mereka. Maknanya dia menghijab. Macam keadaan tadi lah. Maknanya anak lelaki yang lain tadi menghijab, dapat pusaka, ataupun di bawah anak perempuan. Dia perempuan ke bawah, meninggal saja yang perempuan bawah tu, yang bawah putus. Begitu juga ke atas, kecuali nenek. Bagian nenek di atas, bagian ibu kita dia boleh dapat perempuan, nenek atas. Itu dia special sikit, dia lain, dia belah mak kita ni boleh naik belah nenek. Tapi ke bawah, kalau ke bawah perempuan saja meninggal, bawah perempuan tak dapat dah. Tapi lelaki, dia anak lelaki, cucu, cicit, semua lelaki tu bawah. Kalau nanti kita bincang bab pak saudara, pak saudara, anak lelaki pak saudara, cucu kepada pak saudara lelaki, semua tu naik belah lelaki, perempuan saja dia terputus. Nanti kita bincang lanjut lah. Ini kita bincang buat wasiat wajibah. Wasiat wajibah juga ditakrifkan sebagai sebahagian daripada harta peninggalan yang diberikan kepada cucu yang kematian bapa atau ibu sebelum kematian datuk atau nenek. Dia macam ni, Cucu yang kematian, maknanya cucu lelaki atau cucu perempuan di mana bapa atau nenek dia meninggal, bapa dan ibu dia meninggal terlebih dahulu daripada datuk atau nenek dia. Macam ni tadi lah, kan? Bapa atau ibu meninggal terlebih dahulu daripada datuk atau nenek. Maknanya dalam keadaan ini dia boleh buat tuntutan dengan syarat-syarat tertentu. Ini syarat ni kita bincang sekejap lagi. Apa syarat dia? Mana cucu boleh buat tuntutan. Sebelum ni tak boleh tak? Tak boleh. Muzakarah menegaskan bahawa Islam amat menitik beratkan kebajikan dan kesempurnaan hidup umatnya, terutama anak-anak yang kehilangan ahli keluarga. Lebih-lebih lagi cucu lah. Mungkin ada cucu yang, tapi bila saya cucu ni, saya tak jumpa umur cucu ni berapa boleh buat tuntutan. 70 masih cucu lagi ke? Tak. Kalau ikut tafsiran ni tak clear dia punya cucu tu, umur dia tak dijelaskan dalam enactment ni. Saya pun tak jumpa lagi, tak tahulah. Nanti saya bincang dengan lawyer lah tuan-tuan, Jadi dia kata menitik berat kebajikan kesempurnaan hidup ahli umatnya, terutama anak-anak yang kehilangan ahli keluarga. Oleh itu Muzakarah berpandangan bahawa dalam melaksanakan wasiat wajibah adalah harus mengambil pandangan yang menyatakan bahawa berwasiat kepada ahli-ahli waris seperti cucu yang tidak mendapat pusaka disebabkan halangan-halangan tertentu adalah merupakan suatu kewajipan yang perlu dilaksanakan. Tapi dalam keadaan ini tuan-tuan, dia sebenarnya bukan wasiat, dinamakan wasiat saja. Tuan-tuan tengok sebenarnya apa yang saya maksudkan, Oleh demikian Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa dalam kes di mana seorang anak yang bapa atau ibunya mati terlebih dahulu daripada datuk atau neneknya, iaitu cuculah, berhak untuk menerima wasiat wajibah dengan mengambil, bukan berhak menerima, berhak menuntut. Sebenarnya ni berhak menuntut wasiat wajibah dengan mengambil bahagian faraid bapa atau ibunya. Maknanya dia boleh ambil bahagian bapa atau bahagian ibunya, dan kadar tidak melebihi 1/3 daripada harta pusaka datuk atau neneknya. Makna maksimum boleh tuntut 1/3. Banyak tu 1/3 daripada harta atau neneknya, sekiranya bahagian ibu atau bapanya adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Macam mana keadaan dia? Ini saya nak jelas sikit lah,
Kalau dalam keadaan ini, ya, tetap pula. Dalam keadaan ini, tuan-tuan, kalau dia tak ada waris lain, contohnya ini saja, ya. Contoh ni contoh simple lah. Dalam keadaan ini, ambil biru pula supaya dapat beza sikit. Dalam keadaan ini, ya, dia dapat setengah kalau datuk dia meninggal. Kalau bapa dia masih ada, ya. Contoh sampel, ya. 1/2. Maknanya, ya, cucu ni dia boleh tuntut daripada sini. Maknanya dia maksimum dia boleh tunjuk 1/3 saja, tak boleh lebih. Tapi kalau dalam keadaan, ya, keadaan contohnya dia ada lebih, dia ada contohnya ada 3 contoh. Ini contoh simple, ya, saya bagi supaya mudah faham, ya. 1, 2, 3. Kalau 3 orang ni maknanya dapat sama rata lah anak lelaki, ya. 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Kalau dalam keadaan ini, ya, contohnya yang meninggal di tengah, contohlah, ya. Contoh meninggal. Jadi cucu yang ini tadi tu, cucu yang ini, cucu lelaki, cucu perempuan boleh tuntut 1/3. Itu dimasukkan, ya. Dalam keadaan seterusnya, katakan tambah seorang lagi, katakan 4 orang lelaki lah, kan. Dalam keadaan ini dah kurang, ada pemadam tak? Pemadam tak ada? Ada sini, ya. Dalam keadaan ni dia dah lain dah. Ada jadi 1/4, 1/4, 1/4, sama rata lah, sebab lelaki semua, kan. Kalau dalam keadaan ini dia boleh tuntut 1/4 saja, bahagian ayah dia. Faham, ya? Faham tak? Kalau tadi dia lebih, dia 1/3 saja, 1/3, 1/3. Manakala kurang 1/, ikut apa ni, bahagian ini diperolehi oleh ayah atau ibu mereka, ya. Tak apalah tuan-tuan, tak faham pun tak apalah, kita tengok lah ni, sebab ni agak teknikal sikit lah. Saya pun nanti kita tak masuk lagi bab faraid tak. Okey. Jadi sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3, maka hendaklah dikurangkan kepada kadar tidak lebih 1/3, Okey. Anak laki dan perempuan daripada anak laki dan perempuan daripada anak laki dan anak perempuan, cuculah. Ke bawah adalah layak. Maknanya cicit pun layak. Boleh ikutlah. Tak. Tapi dia tak berjelas dia punya ni, Hendaklah kedua ibu bapa mereka meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek, atau ibu atau bapa meninggal dunia serentak. Maknanya kalau meninggal serentak, contoh dalam satu kereta tak, ada datuk, ada ibu dan ayah, ataupun ibu ataupun ayah dalam satu kereta meninggal serentak, boleh tuntut juga. Boleh tuntut, dalam ni contohlah macam kena covid ke apa, kena dalam kereta kebakaran, kan. Ada kes-kes berlaku serentak. Tapi dalam keadaan tertentu doktor boleh tentukan siapa meninggal dulu. Ni teknologi sekarang tak. Few minutes doktor kan apa ni, dia boleh tentukan, melalui kaedah medical, Seterusnya, cucu lelaki dan perempuan bukan merupakan waris kepada pusaka datuk. Dia bukan waris lah. Ada cucu waris. Macam mana cucu waris? Dia cucu waris macam mana? Cucu yang jadi waris dia macam ni, Yang ini sebab dia halang. Contoh, tengok dua perbezaan ni, Kalau dalam keadaan ini, bila meninggal anak lelaki, dia makna cucu di bawah anak lelaki dia waris. Cucu di bawah anak perempuan bukan waris. Boleh faham tak? Terus saya kata tadi, dia bila meninggal anak perempuan, bawah terputus, tu patah titi tu, Tapi ini titi dia tak patah, titi dia tetap sambung. Begitu juga, yang dekat sini, Contohlah, katakanlah cucu ni juga meninggal, meninggal dekat sini. Ada lagi anak sini. Contoh, dia nerai ni, orang Kedah kata nerai, Nerai ni maknanya lelaki ni, ni masih lagi waris. Cicit ke bawah cucu anak lelaki, di bawah anak lelaki. Ada gitu. Lelaki kan. Ni masih lagi waris, tapi di bawah anak perempuan di sini, dia bukan waris,
Bukan waris. Dekat ni maaf ini bukan waris. Dia anak lelaki saja. Cucu cicit lelaki saja. Lelaki. Ni perempuan ni tak ada. Dia turun level ni je dia dah perempuan, tak ada lelaki saja. Cicit perempuan tak ada. Cucu cicit lelaki. Maaf saya. Dia cicit perempuan ni tak ada. Dia begitu. Lelaki tu sebab orang kata lelaki ni waris keras. Orang kampung kata waris keras. Macam itulah keadaan dia. Maknanya kalau cucu yang yang waris ni dia tidak berhak menuntut, tak berhak. Tu syarat sebab dia sudah hak melalui hukum faraid, tak? Cucu lelaki dan perempuan yang bukan merupakan waris kepada harta pusaka datuk, sekiranya mereka merupakan waris ke atas harta pusaka secara fardu atau taksib, maka mereka tidak layak untuk mendapat wasiat wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding wasiat wajibah. Sedikit banyak ke, maknanya dia pun tak layak, Sekiranya anak dan atau perempuan itu berlainan agama dengan ibu bapa atau terlibat dengan pembunuhan ibu bapa, maknanya kalau dia, macam kita bincang sebelum ni dia ada dua golongan yang terhalang. Pertama tadi sebab orang lain, yang kedua disebabkan oleh diri dia. Dalam hukum faraid dia ada dua benda, Kalau orang ni membunuh, kalau dia keluar agama, murtad, pada mulanya dia layak dapat pusaka, tapi disebabkan melakukan dua perkara ni, dia gugur hak dia, gugur hak dia. Maknanya dia tak layak juga tuntut wasiat wajibah, tak layak tuntut wasiat wajibah. Kalau berlakunya pembunuhan ke atas bapa dia, contohnya dia bunuh bapa dia walaupun tidak sengaja, tak? Al-qatilu la yarisu, pembunuh tidak layak mewarisi harta. Sama ada sengaja atau tidak sengaja, sama ada dengan niat ataupun tanpa niat. Jadi saksi pun tidak boleh mewarisi, tuan-tuan. Anak jadi saksi, ayah kena bunuh. Dari segi hukumnya, anak yang menjadi saksi kepada ayah dia yang kena bunuh tadi pun tidak boleh mewarisi harta ayah dia, tuan-tuan. Itu hukum lah. Ada khilaf tak? Imam Maliki kata boleh, tapi Imam Syafi'i kata tidak boleh mewarisi harta. Tapi kita ada undang-undang, tuan-tuan. Ada undang-undang kata Ramli. Kalau berlaku keadaan dispute macam tu, bawa mahkamah syariah. Sama juga saya bincang dengan tuan-tuan sebelum ni kan. Orang ni ada sakit COVID-19 tak? Balik jangkit ke ayah atau mak. Kalau ikut, dari segi hukumnya, boleh menyebabkan kematian ayah dia atau mak dia, menyebabkan dia pula gugur juga hak dia. Tapi itu ada perbincangan lah, tuan-tuan, khilaf. Itu mahkamah yang putuskan. Tapi dari segi, kalau kita tengok dari segi dia menyebabkan kematian. Dia bukan saja bunuh, dia menyebabkan kematian. Sama juga orang bawa kereta kan, bawa ayah kita dalam kereta tersebut, accident. Bukan kita langgar orang langgar kereta kita, ayah kita meninggal. Itu pun ada perbincangan. Itu khilaf lah, tuan-tuan. jangan pula viral pula kerana ini dah. Tapi dibincangkan oleh ulama. Maknanya berlaku pembunuhan, maknanya dia tidak berhak menuntut wasiat wajibah. Sekiranya datuk atau nenek telah memberi harta kepada cucu melalui hibah, melalui wakaf, melalui wasiat dan sebagainya, dengan kadar yang sepatut diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan mereka. Maknanya kalau datuk nenek ni tadi, dia buat wasiat kepada cucu dia. Dia buat wasiat. Maknanya cucu bukan waris lah tadi kan. Dia boleh wasiat, boleh buat wasiat. Tapi hak dia 1/3 lah kan. Maknanya boleh. Maknanya dia tidak boleh menerima wasiat, tidak boleh menuntut wasiat wajibah lah, sebab dia sudah dapat wasiat. Tapi yang tengok sini, sekiranya pemberian tersebut adalah kurang daripada hak yang sepatutnya diterima oleh cucu daripada bahagian anak lelaki atau anak perempuan, maka hendaklah disempurnakan bahagian tersebut. Macam mana, tuan-tuan? Ini keadaan dia. Dia kata kalau ayah dia tadi dapat, contoh dapat 1/4 di sini tak? Datuk dia bagi cuma 1/8 saja, contohlah 1/8. Maknanya kurang lah daripada atas tak? Kurang daripada atas.
maknanya dia boleh tuntut lagi walaupun datuk dia bagi wasiat dah. Datuk dia bagi dia kongsi dua contoh lah, dia berkongsi 2, 1/8, 1/16 seorang, contoh lah, 1/16 seorang. Maknanya ada lagi baki tak, terkurang. Kalau datuk dia bagi 1/4, dia tak boleh tuntut lah. Tapi kurang, maknanya dia boleh tuntut yang terkurang tu, boleh tuntut lagi. Contoh datuk bagi 1 juta, patut datuk bagi 4 juta tak? Boleh tuntut lagi 3 juta datuk. Datuk orang kaya tak? 2.2 bilion. Banyak tu kan? 2.2 bilion, 1/6 pun 300 juta tu. Kalau saya diminta kendalikan kes pun, saya boleh ambil kes tersebut. Boleh faham kan? Mana kalau kurang boleh. Dia kalau kurang dia boleh tuntut yang terkurang tersebut, maknanya boleh dibuat tuntutan selagi dia tidak lebih pada 1/3. Anak akan mengambil bahagian faraid para bapa dan ibu yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek, dan kadar tersebut hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada nilai harta pusaka. Maknanya tuan-tuan, dia bukannya wasiat lah. Maknanya dari segi sekuen dia, dari segi sekuen dia, maknanya kena tunaikan wasiat terlebih dahulu lah. Sekejap, saya bagi explain sikit sebab dia agak teknikal sikit tak? Macam mana? Contohnya si mati ada harta pusaka, nilai dia contohnya RM 500,000, contohlah. Yang pertama kita dah bincang sebelum ni, dia mesti tolak kos jenazah kan. Kita dah bincang sebelum ni, lupa dah. Duanya hutang. Nanti kita bahas bab hutang ni, nanti ada panjang perbincangan dia, sama ada kepada Allah ataupun kepada manusia ataupun institusi lah. Yang ketiga kita dah bincang apa dia? Wasiat ataupun wasiah. Maknanya tadi wasiat nak kira macam mana? Contohlah, contohnya hutang ni 200,000 tolak. 200k maknanya ada 300k kan. So wasiat, kita dah bincang belum ni, 1/3, contohlah 1/3. So maknanya wasiat ada berapa? Ada 100k kan. Maknanya baki apa? 200k. Betul? Jadi maknanya ini yang apa ni dipanggil faraid, baki faraid yang difaraidkan 200,000. Wasiat wajibah tuntut daripada sini. Maknanya 1/3, contohlah maksimum 1/3 lagi. Dikira daripada 200,000 ni. Begitu. Maknanya dia sebahagian daripada faraid. Baki daripada faraid ni baru difaraidkan. Begitu. Dia namanya wasiat wajibah. Tapi sebenarnya dia mengambil bahagian daripada faraid ayah dia atau mak dia. Tapi tuntut mahkamah lah tuan-tuan. Bukannya boleh automatik. Faraid automatik, tapi wasiat wajibah tuntut di mahkamah tinggi syariah. Dah berjaya tuntut, bawa pula ke mahkamah sivil, ataupun di pejabat pusaka kecil. Proses dia itulah. Ataupun ada satu cara lagi, persetujuan waris-waris. Berbincang dengan waris-waris, ada waris-waris diserah kepada cucu, tak ada masalah. Pada anak saudara yang meninggal kan, ayahnya ataupun ibunya telah meninggal dunia. Contohlah saya ada adik-beradik kan, salah seorang adik saya meninggal terlebih dahulu. Kalau ikut hukumnya, kalau ayah saya meninggal, adik saya yang meninggal terlebih dahulu tidak boleh mewarisi. Dia boleh mewarisi dalam pusaka ni ketika ayah atau orang yang meninggal dia masih hidup. Faham tak? Orang yang mewarisi ni, orang ni hidup ketika
orang yang apa tu ayah dia meninggal. Faham tak Ustaz? Kalau dia dah meninggal dulu, dia tidak mewarisi. Faham tak? Maknanya kalau meninggal dulu, tak dapat apa-apa. Tapi wasiat wajibah membolehkan, ya, cucu ni buat tutan. Tapi saya tak jumpa lagi tutan umur berapa. Itu minta maaf. Itu kena tanya lawyer lah, sebab saya tak faham undang-undang. Ini yang saya baca yang secara umum sajalah, ya. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Adik-adik boleh ada soalan, boleh faham? Yang majoriti fuqaha berpandangan bahawa hukum wasiat adalah sunat dan umat Islam digalakkan untuk wasiat kepada ahli-ahli keluarga yang tidak mendapat bahagian pusaka dengan kadar tidak melebihi 1/3. Tuan-tuan, perempuan, dan sebelum ni di Selangor kita memang ada clause, ada peruntukan yang membolehkan wasiat kepada waris, tapi telah pun dipinda, tak boleh dah. Tapi kita ada wasiat wajibah. Sebabnya sebelum ni dia ambil pandangan daripada Mesir. Sebenarnya kita dulu punya kopi apa ni, kita punya enactment daripada Mesir, ya. Ada peruntukan yang membolehkan wasiat kepada waris tapi tidak boleh melebihi 1/3. Tapi sekarang dah dikeluarkan klausa tersebut, ya. Ibnu Hazim Al-Zahiri berpendapat bahawa wajib berwasiat kepada kaum kerabat yang tidak mendapat bahagian pusaka. Menurut Ibnu Hazim, penurunan ayat pusaka yang menerangkan hak faraid yang bagi waris-waris tidak menasahkan kewajipan wasiat. Bahkan penurunan ayat wasiat tersebut dikhususkan bagi ahli-ahli waris yang tidak mendapat pusaka. Dia kata ayat yang saya baca dah, ayat surah Al-Baqarah ayat 180 ni kan, ayat itu tidak dinasahkan, dia kata. Dia pandangan dia lah, ya. Jadi ulama mengambil pandangan ini, ya. Mana waris-waris yang tidak mendapat pusaka disebabkan oleh halangan-halangan tertentu. Dalam hal ini Ibn Hazim menegaskan bahawa kewajipan itu tidak akan gugur meskipun, ya, selepas kematian seorang muslim, dan menjadi kewajipan kepada waris atau pentadbir harta untuk menyempurnakan tanggungjawab tersebut menurut kadar yang berpatutan, tanpa menimbulkan kesusahan kepada waris-waris yang ditinggalkan, lebih-lebih lagi cucu di bawah umur lah, ya. Ada keadaan-keadaan tertentu yang memerlukan. Jadi ulama mengambil, orang kata, maslahah lah, memang, ya, ini tafsiran tuan-tuan, ya, masing-masing punya tafsiran kan. Tapi, ya, sandaran hukum itu diambil daripada surah Al-Baqarah tadi lah. Kewajipan pemberian sebahagian harta peninggalan datuk atau nenek kepada cucu telah dihijab oleh oleh bapa dan ibu saudara. Ada keadaan macam ni tadi, ya. Ini panggil yang dihijab. Macam ini dihijab oleh tadi dia, sebab dia ada anak lelaki lain tadi kan, dihalang. Bila ada anak lelaki lain, dia menghalang. Di sini sebab dia ada waris lain. Contohnya ada bapa saudara, dia halang, cucu dapat bahagian, ya. Tuan-tuan, ya, kadang-kadang ni nanti kita belajar detail lah. Nanti agak complicated jugalah, ya. Nanti saya ada slide apa semua, insya-Allah. Kalau sampai masanya kita akan tunjukkan. Akan banyaklah slide, ya. Dia punya kaedah-kaedah dia. Waris fardu, waris asabah, waris zawil arham. Itu nanti kita bincang kemudian lah, ya. Jadi kalau kita tengok di sini tuan-tuan, ya, wasiat wajibah tidak terdapat secara jelas dan terperinci sama ada dalam Quran, As-Sunnah ataupun ijma' fuqaha. Bahkan ia tidak berlaku di zaman Rasulullah, ya. Mana para sahabat tabi'in dan juga di zaman Imam Mazhab Sunni yang 4 lah, ya. Tapi menurut Mustafa As-Sibai ini kata perasaan wasiat wajibah adalah bersandarkan kepada keseluruhan pandangan fuqaha berkaitan dengan penafsiran ayat 180 surah Al-Baqarah tadi. Dan bukan hanya berdasarkan pandangan mazhab tertentu atau pandangan fuqaha tertentu. Adapun jumhur fuqaha berpendapat bahawa hukum wasiat pada kadar 1/3 bahagian adalah disunatkan sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini. Saya pun, ya, nak menerangkan lanjut mengenai undang-undang ni, ya. Elok tuan-tuan rujuklah kepada pakar-pakar undang-undang. Kalau nak buat tuntutan, cari lawyer syar'i, ya. Dia pakar lah, saya bukan pakar. Dan sebenarnya saya sebut ada peruntukan, ya.
Wasiat wajibah perlu dilihat dari segi maksud dan hikmah serta bagaimana pelaksanaannya, kerana wasiat wajibah dilihat dapat mengatasi isu kematian serentak yang berlaku terhadap datuk atau nenek bersama anak yang mempunyai anak-anak cucu yang masih hidup. Berlaku serentak kan, baru-baru ni aksiden serentak mati kan, anak tinggal. Contoh satu kes tu lagi, kena agak lama juga, masa kes Duke Highway tu tadi, orang langgar pada belakang kan, meninggal ibu dan bapa serentak. Banyak kes-kes macam ni. Itu sebabnya kalau tak ada documentation tuan-tuan, tu agak masalah lah pada anak-anak ataupun cucu-cucu. Jadi kita mengambil keadaan inilah, ulama berpandangan ada keperluan berdasarkan kepada surah Al-Baqarah tadi tu. Walaupun di zaman Rasulullah, walaupun di zaman tabi'in tak ada sebut tuan-tuan, tapi ini ada dibincangkan, dan telah pun jadi undang-undang. Begitu juga dengan hibah. Hibah. Kita hibah belum lagi diundang-undang. Cuma hibah takaful saja baru diundang-undangkan. Hibah takaful tu jelas lah, sebab dah diundang-undangkan. Walaupun daripada segi hukumnya ada persoalan, tapi telah diundang-undangkan, kita ikut undang-undang lah. Kan? Ikut undang-undang. Dalam sistem pembagian pusaka Islam, cucu tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka datuk atau nenek disebabkan mereka terdinding oleh bapa, dimahjub ataupun terdinding. Bapa saudara atau ibu saudara, keadaan ini telah menimbulkan persoalan tentang kewajipan dan masa depan cucu-cucu, terutamanya sekali sekiranya mereka masih kecil. Lebih memburukkan lagi keadaan sekiranya ibu bapa mereka meninggal dunia pada usia muda dan tidak meninggalkan harta, dan untuk diwasi kepada anak-anak yang untuk meneruskan kehidupan. Dalam melaksanakan wasiat wajibah harus mengambil pandangan Ibn Hazim Al-Zahiri demi kepentingan keluarga, terutamanya anak-anak yang menjadi yatim piatu. Yatim piatu, datuk orang kaya tak, sebab terhalang, tak dapat cucu-cucu bila datuk meninggal. Tapi ada juga yang banyak keadaan bila kita uruskan pusaka ni, mak saudara, pak saudara ni bagi kepada anak-anak saudara, tak ada masalah. Kita bincang tentang itu, sebabnya perlunya perbincangan bila berlaku kematian. Tapi orang kita ni biasalah tak, buat harta ni, inilah dugaan ni kan. Walaupun dah banyak, dia tak bagi pada anak-anak saudara dia, sedangkan anak saudara memerlukan. Itu sebabnya tadi kita nak buat wasiat ke buat hibah ni, kena tengok waris-waris terdekat terlebih dahulu, baru nak bagi pada orang lain. Sebahagian negeri tidak mengkanunkan pelaksanaan wasiat wajibah kerana ia tidak mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun jawatan kuasa meminta supaya negeri-negeri memfatwakan kerana ada asasnya pelaksanaannya adalah maslahah dan untuk kebajikan insan. Dalam situasi hidup pada hari ini, masalah ahli-ahli waris dalam keadaan memerlukan tetapi terhalang daripada mendapat bahagian pusaka, perlu ditentukan mengikut maqasid syariah, demi menjaga maqasid syariah lah, keperluan kehidupan dan sebagainya. Wasiat wajibah boleh dianggap sebagai badal atau ganti kepada faraid. Oleh itu pelaksanaan juga didahulukan urusan berkaitan mayat, wasiat ikhtiariah. Itu kata ni, didahulukan, dikata berkaitan mayat, selesaikan jenazah si mati, kos si mati tolak dulu. Wasiat ikhtiariah ni makna wasiat yang ditinggalkan oleh si mati. Dia ada wasiat, buat wasiat sunat tuan-tuan. Kalau wasiat tersebut mengikut hukum dan undang-undang, wajib dilaksanakan, dan jangan senyap-senyap. Orang tua dah buat wasiat, buat wasiat kata esok harta aku ni sekian-sekian banyak, dermakan ataupun infak kepada pusat tahfiz. Wajib tuan-tuan, wajib laksanakan. Dia dengar dah ayah cakap tapi dia tak laksana, masalah. Nanti waris-waris makan harta yang haram. Tak, sebabnya sepatutnya harta tersebut diinfakkan tapi tidak dibuat. Buat wasiat sunat, laksana wajib. Jaga-jaga tuan-tuan. Kalau ayah kita tinggalkan wasiat, jangan main-main wasiat tersebut. Wajib laksanakan, baru
baru kita bahagi ikut hukum faraid. Tak? 1/3 lah ada syarat dia, tak lebih pada 1/3, bukan boleh semua ya. Jangan pula ayah kata besok harta aku ni aku wasiatkan semua harta ni bagi pusat, tapi tak boleh juga. Tak boleh ya. Sebab ada hadis ya, ketika Sa'ad Ibn Waqqas sedang sakit, dia kata kepada Rasulullah dia nak wasiatkan ke semua harta dia. Rasulullah kata jangan. 2/3 ya Rasulullah, 2/3 jangan. 1/2 pun jangan. 1/3 Rasulullah kata 1/3 pun sudah banyak. Lebih baik kamu tinggalkan waris-waris kamu dalam keadaan senang daripada keadaan meminta-minta daripada orang lain. Itu sebab datangnya 1/3 tersebut ya, tak boleh lebih sampai 1/3. Begitu juga wasiat wajibah ya. Yang boleh dituntut daripada harta datuk dia cuma 1/3 sahaja. 1/3 tadi lah bahagian faraid tu, bukannya daripada keseluruhan harta datuk ya. Datuk ada 500,000 bagi tuntut 500,000, tak boleh lah. Tolak kos jenazah, tolak hutang, tolak wasiat datuk tadi tu, 1/3 daripada baki sahaja yang boleh dituntut. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ya. Wasiat wajibah. Jadi tuan-tuan kena faham maknanya cucu-cucu yang di mana datuk di mana bapa atau ibu mereka sama cucu perempuan ataupun cucu lelaki boleh buat tuntutan. Nanti lawyer lah tuan-tuan. Sebab bawa mahkamah syariah ni kena nanti lawyer tak? Nanti lawyer lah ya. Okay, sebelum kita pergi kepada tajuk hibah tuan-tuan ya. Nanti insya-Allah bulan depan ada sempat lagi, Dia beraya puasa bila? Bulan Mac. April. Sempat lagi. Ada satu siri lagi insya-Allah kita cuba bincang bab hibah. Ya. Jadi semua saya nak ulang balik tuan-tuan ya. Hukum faraid ini dia ijbari ya. Ijbari, hukum yang mesti dilaksanakan, wajib, automatik tuan-tuan. Ya. Faraid ini hukum dia automatik. Hak orang yang mati ni ya berpindah kepada waris-waris yang berhak di bawah hukum faraid secara automatik. Sebabnya orang yang hidup ni kalau boleh segerakan urusan pusaka, jangan tangguh tuan-tuan. Ya. Banyakkan kita ni tangguh tak. Yang masalah tangguh ni dapat macam sekarang ni saya banyak dapat kes kematian tu hampir dekat-dekat. Saya dah cerita kat tuan-tuan dan puan sebelum ni, seorang sahabat saya ya, zaman Covid baru-baru tahun lepas lah, daripada 13 orang kena Covid, 8 orang meninggal. Antara yang tragis kes lah, maknanya meninggal dah pula dalam beberapa hari ya, selang beberapa hari. Jadi kalau kita nak kira faraid, orang yang macam ni berlapis-lapis kematian ni kan, lagi complicated lah nak kira tuan-tuan ya. Macam di Kampung Baru kita ada 300 waris. 300. Satu lot tanah ada 300 orang waris. Macam mana nak kira tu? Maksud saya, kalau berlaku saya kematian, uruskan cepat-cepat. Kita tak tahu tak bila pula next orang meninggal. Sebabnya dia akan menyangkit-jangkit ya. Dia virus pusaka tuan-tuan lagi dahsyat pada virus corona ya. Dia lagi cepat merebak. Sebab dia tak nampak. Kalau virus corona ni dia ada simptom tak? Virus pusaka ni tak nampak simptom tuan-tuan. Yang orang kita makan, pakai, sudah orang lain. Saya kata tadi automatik ya. Bila meninggal saja seseorang, hak dia tu berpindah secara automatik. Jangan nak pandai-pandai kita nak derma ke nak sedekah ke atas mati sewenang-wenangnya. Sebabnya hak itu bukan lagi hak ayah kita kalau ayah kita meninggal. Bukan lagi tuan-tuan. Ya? Bukan lagi hak ayah kita kalau ayah kita meninggal. Rumah ayah saya bukan dah. Tak. Itu juga mak meninggal mak, bukan lagi hak mak kita. Pandai-pandai bagi sedekahkan batik mak, sedekahkan belekat ayah. Itu jaga-jaga tu tuan-tuan. Ya? Kecuali ayah ada wasiat lah. Tak.
ayah wasiat dah ni, apa ni, besok kan berkat ayah ni sedekah dah, ada wasiat, tak apa, dia tak ada, kita pandai-pandai pergi, itu menyebabkan bukan dapat pahala tuan-tuan, saya silap boleh dapat dosa, sebabnya sudah jadi hak waris-waris yang berhak di bawah hukum faraid. Bincang dulu, berlaku saja kematian, bincang dulu dengan waris-waris, tak? Nak buat apa ni? Bukannya maksud saya kena potong kan plekat tu, potong nak bagi-bagi kat faraid, tidak. Bincanglah, macam rumah sebuah, anak 5 orang, macam mana nak buat tuan-tuan? Ambil atap boleh? Seorang ambil atap, seorang tak boleh dah. Itunya faraid ni perlukan banyak perbincangan. Saya banyak kes tu, banyak saya jumpa kes yang orang kita ni dia kata dia nak hak, tapi secara praktikal macam mana? Contoh saya tak jauh lah, arwah pak mentua saya tu meninggal, berapa tahun sudah, 10 tahun dah. Adik-beradik rumah saya ada 6 orang. Dia kata tak apa, kami setuju bagi sama rata. Semua ada tanah, ada 5-6 lot gitulah. Masuk nama tuan-tuan. Semua tanah ni masuk nama. 6. Selesai dekat tu lah. Lepas tu dia bincang nak buat projek apa gitu ni. Seorang nak buat kolam ikan, seorang nak buat nak bela lembu, seorang nak bela kambing, seorang nak tanam ketum, seorang nak tanam musangking. Lama-lama lalang yang tumbuh tuan-tuan. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Ini practically macam tu berlaku, ya. Itu sebabnya kalau berlaku macam ni, saya lebih suka, saya kata 2 pilihan aja. Saya kata macam mana? Yang pertamanya, salah seorang beli, bayar. Bayar yang 5 orang lagi, contoh 5 orang tadi kan. Seorang nak buat apa buat lah. Mudah bila seorang punya owner. Tak? Ataupun jual ke pihak ketiga, ambil duit beli tanah lain. Ini dia kata nak buat syarikat lah, nak tubuh koperasi lah. Banyakkannya koperasi tinggal nama lah, syarikat tidak silap dapat saman sebab tak buat report. Tak. Sebab tubuh syarikat tapi laporan tak hantar, SSM hantar saman. Jangan main-main tuan-tuan. Setahun dia saman 4,000. Saya kena tu hari. Buka company tapi tak ada bisnes. Tak pasal-pasal bayar saman. Tuan-tuan, biar praktikal tuan-tuan. Kita selesai masalah pesaka, biar praktikal. Bukannya dapat perintah mahkamah selesai, tak. Dapat perintah mahkamah pun tak selesai. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita, banyak. Menyebabkan akhirnya tanah terbiar. Itu tak apalah, yang dah selesai, yang tak selesai lagi banyak lah tuan-tuan. Kita ada lebih kurang berapa bilion sekarang ni. Saya dipahamkan 70 bilion dah. Banyak ni yang masalah berlaku. Jadi kita belajar ni, cuba nak isu-isu begini saya bawa kepada tuan-tuan supaya kita selesaikan dengan baik. Jangan tangguh. Ada pusaka, selesaikan dengan segera. Ada harta, bagi-bagi dengan segera. Selagi kesempatan, buat wasiat, buat hibah, buat amanah. Tak? Kalau berani, transfer, pindah milik kepada anak-anak. Jangan pula besok kita transfer pada anak, anak pula transfer kita ke tempat lain. Sudahlah. Tapi ini benda kita belajar ni, kita cuba. Nanti kita akan bincang bab hibah, bab amanah dan sebagainya. Okey tuan-tuan, dah masuk waktu dah. Okey. Untuk mohon maaf banyak-banyak. Kalau tuan-tuan dan puan ada sebarang persoalan seperti biasa, ambil nombor telefon saya 012 315 3150. 012 315 3150. Sebarang persoalan, insya-Allah saya cuba jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya cek dengan peguam ataupun kita ada bekas-bekas hakim mahkamah yang boleh membantu. Saya ni alhamdulillah di belakang saya ada panel syariah, panel penasihat. Saya ni bacakan saja apa yang diorang punya yang ilmu-ilmu diorang ni saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. Insya-Allah apa yang saya bawa ni ialah daripada yang kebenarannya daripada Allah SWT. Yang kesalahan atau kesilapan daripada saya mohon maaf sekali lagi. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.